Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Disember bersama saya Nazira Syaringat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. KDN nafi tahanan depoh Kimanis tidak diberi makan. Juga buaya tular bukan di JT Kota Kinabalu. Kementerian Dalam Negeri KDN menafikan berlaku layanan buruk terhadap tahanan dalam depoh Jabatan Imigresen Kimanis Sabah seperti yang tular sejak semalam. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata semua pihak perlu melihat keadaan fizikal dan kesihatan tahanan sebelum atau ketika dibawa ke pusat tahanan. Katanya tubuh tahanan yang susut atau kecil mungkin berpunca daripada aktiviti tidak sihat dilakukan sebelum ditahan. Kadang-kadang kalau kita overplay isu ni pun tak adil jugalah ya. Pertama kita tengok subjek yang terlibat. Apakah dia seorang rakyat biasa yang mengamalkan gaya hidup sihat atau dia juga sebenarnya ikut terbabit atau terlibat dengan aktiviti yang kurang sihat yang menyebabkan fizikal badan dia itu menjadi orang Kedah kata serah. Serah ni susut, kecil. Jadi susut itu bukan sebab dia masa ditahan. Ya, susut belum masuk lagi. Datuk Saifuddin Nasution mengulas dakwaan beberapa tahanan di depoh tahanan di Kimanis kononnya tidak mendapat makan minum mencukupi selain tidak diberi ubat untuk masalah gatal kulit yang dialami. Klip video selama 90 saat itu dipercayai tersebar sejak semalam. Beliau berkata Jabatan Imigresen sentiasa menjalankan pemeriksaan mengejut di semua depoh bawah kawal seliaannya. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia di sebuah bangsal dalam kebun durian di Jalan Filkra Kerdau, Temerloh selepas wang simpanan RM156,000 lesap di perdaya sindiket phone scam. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Muhammad Azhar Muhammad Yusof berkata, polis menerima laporan mengenai kejadian itu pada 12.23 tengah hari semalam. Siasatan awal mendapati mangsa berusia 43 tahun bertindak di luar kawalan susulan diperdaya sindiket penipuan phone scam yang menyamar sebagai wakil syarikat kurier dan polis. Difahamkan mangsa mengalami kerugian dan ekoran kejadian itu 2 kereta siasatan dibuka di bawah Seksyen 420 Kandung Kesisaan dan siasatan mati mengejut. Pihaknya menasihatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati dan tidak mudah menggelabah sekiranya menerima sebarang panggilan yang menyamar sebagai pihak berkuasa atau dari mana-mana pihak. Tindakan sebuah syarikat pengimport menyeludup 1,300 unit dapur aruhan atau induction cooker bernilai lebih RM900,000 dari China gagal selepas barangan tersebut dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Pengarah Kastam Pulau Pinang Hamisan Khalid berkata, syarikat terbabit dipercayai tidak mengisytihar cukai barangan berkenaan lebih RM291,000 semasa pemeriksaan di pangkalan kontena Butterworth Utara Oktober lalu. Hamisan berkata pengimportnya telah membuat pengikraran palsu kerana mahu mengelak membayar cukai apabila mengisytiharkan komponen yang dibawa masuk dalam bentuk terurai sedangkan ia sudah pun siap dipasang. Modus operandi penyelundupan adalah dengan membuat pengikraran tidak benar di dalam borang kastam nombor 1. Yang ini mengikrar dagangan sebagai 32 bahagian yang berbeza periuk asuhan yang belum siap dipasang. Di mana item-item diikrar ini mendapat manfaat pengecualian duti penuh serta tidak memerlukan lesen import. Susulan pemeriksaan itu, pihak kastam menahan seorang lelaki yang juga pengarah syarikat tempatan berusia 54 tahun bagi membantu siasatan. Namun, dia sudah dibebaskan dengan jaminan. Kes disiasat mengikut Seksyen 133-1-A dan Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967. Rakaman video memaparkan seekor buaya didapati menyusuri perairan di Pelabuhan Kota Kinabalu seperti yang tular di media sosial sejak kemarin bukan berlaku di perairan Kota Kinabalu. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah, Augustin Tuga berkata,
Ia hasil pemantauan yang dijalankan di sekitar JT Pasar Besar Kota Kinabalu, JT Taman-Taman Sabah, JT Jesselton Point, Pelabuhan Kota Kinabalu dan Pelabuhan Kastam. Hasil temu ramah dengan orang yang berada di situ juga memaklumkan tidak pernah melihat buaya di kawasan JT atau pelabuhan berkenaan. Malah struktur pelabuhan juga tidak sama dengan video yang tular. Sejak kemarin, tular video yang memaparkan seekor buaya timbul di permukaan air di bawah JT Jesselton Point, Kota Kinabalu. Video berdurasi 17 saat itu didakwa dirakam dari pelabuhan Kota Kinabalu dan meminta orang ramai berhati-hati. Sementara itu, mengenai video buaya di kawasan Tanjung Lipat, Augustin berkata video buaya yang berada di Tanjung Lipat adalah benar. Namun katanya ketika tinjauan di kawasan Tanjung Lipat, tiada sebarang buaya dapat dikesan. Bekas Pengerusi Tabung Haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim dilepas dan dibebaskan daripada 3 tuduhan rasuah dan 6 tuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan notis usul yang dikemukakan Peguam Bela Amir Hamzah Arsyad supaya anak guamnya dibebaskan terus daripada kesemua pertuduhan berkenaan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Nik Haslini Hashim memaklumkan kepada mahkamah pendakwaan tidak membantah permohonan notis usul Abdul Aziz. Dengan keputusan itu bermakna Abdul Aziz kini bebas dan lepas dan tidak boleh dituduh lagi atas sebarang pertuduhan yang sama. Bagi 3 pertuduhan rasuah, Abdul Aziz didakwa mengikut Seksyen 16(E)(A) Akta SPRM dan Seksyen 28(1)(C) Akta sama yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan. Sementara untuk 6 pertuduhan pengubahan wang haram, jika sabit kesalahan, beliau boleh dipenjara maksimum 15 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau 5 juta ringgit yang mana lebih tinggi. Perbezaan fahaman politik tidak wajar menjadi punca umat Islam di negara ini berpecah belah. Menteri Agama Datuk Muhammad Naim Mukhtar berkata, umat Islam yang beriman kepada Allah SWT dan Al-Quran akan memilih penyatuan berbanding perpecahan yang merugikan. Kalau kita orang Islam yang beriman kepada Allah SWT dan Al-Quran itu menjadi pegangan kita, maka sudah tentu jelas dalam Al-Quran tadi menyebut supaya kita jangan berpecah belah hanya disebabkan oleh pandangan politik dan sebagainya kita berpecah belah. Jadi kalau kita benar-benar orang Islam yang beriman, maka sudah tentu kita kena berpegang untuk kita bersatu memastikan supaya Islam ini dapat dimartabatkan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan-kenyataan berkaitan politik yang dibimbangi boleh menjejaskan keharmonian negara. Datuk Muhammad Naim sebelum itu hadir merasmikan program jualan rakyat penjawat awam anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di Putrajaya. Jualan pada harga rendah itu katanya sebahagian daripada usaha agensi di bawahnya untuk terus menganjurkan program yang memberi manfaat kepada orang ramai. Rakyat Australia menentang pembebasan Umar Patik. Perbadanan Nasional Berhad Pernas melalui anak syarikatnya Wonderful Lifestyle Sdn Bhd menyasarkan pembukaan 16 cawangan Gloria Jeans Coffee pada tahun hadapan melibatkan peruntukan 8 juta ringgit. Pengerusinya Datuk Seri Insinyur Hasni Muhammad berkata, sehingga kini Pernas telah meluluskan pembiayaan kepada 44 usahawan Gloria Jeans Coffee dengan tawaran 3 konsep franchise iaitu lot kedai, kios dan coffee cart di seluruh negara. Jadi untuk tujuan itu kita akan mengemukakan permohonan ke pihak kementerian untuk membolehkan geran pembangunan dapat diurus oleh pihak Pernas. Dan saya amat yakin bahawa kita tidak akan menghadapi masalah untuk mencapai sasaran kita yang saya katakan tadi itu 16 usahawan baru dalam franchise.
Tambah beliau, budaya minum kopi yang semakin meluas perlu diambil peluang oleh usahawan dalam masa sama merancangkan industri kopi premium. Datuk Seri Insinyur Hasni berkata demikian selepas merasmikan pembukaan cawangan ke-44 di Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia, iaitu franchise yang dibiaya, dilatih dan dibimbing oleh Pernas. Saya ada minat untuk buka kedai kopi, tapi kos untuk ni agak tinggi, dan sebelum ni husband saya ada buka, dan saya ada bincang dengan Pernas dan dia ada menawarkan program suites lah. Dalam 25 orang. Dan mungkin akan ke cawangan yang seterusnya. Pernas komited dalam membantu bakal-bakal franchisee dari segi khidmat nasihat, latihan, pembiayaan serta memberi maklumat industri. Murtada Dakwah Center Madad bukan sahaja optimis untuk melahirkan hufaz, malah turut menitik beratkan kepentingan akademik. Bagi mencapai aspirasi itu, pelajar yang telah menamakan pengajian di Mahat Integrasi Madad akan didedahkan dengan ilmu saham dalam usaha melahirkan golongan teknokrat yang bergelar hufaz. Terdahulu, seramai 37 pelajar diraikan dalam Majlis Apresiasi Hufaz Ma'had Integrasi Madad kedua selepas mereka berjaya menamatkan pengajian hafazan 30 juzuk Al-Quran dan melepasi ujian syahadah. Pengerusi Madad Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof berkata, ia satu pencapaian membanggakan memandangkan bukan mudah untuk bergelar hufaz, apatah lagi untuk menjaga hafazan. Tidak terhenti di sini, Madad dalam masa sama menawarkan peluang kepada pelajar untuk menceburi bidang saham. Kita bukan nak melahirkan semata-mata mereka daripada golongan yang boleh menghafal Al-Quran, tapi adalah golongan profesional dan teknokrat yang boleh untuk duduk dalam front line dalam soal membangunkan ekonomi dan pemikiran negara kita, insya-Allah. Maka sebab tu hari ini alhamdulillah bersaksikan juga sahabat guru saya daripada Asri Ahmad Academy, kita buat MOU untuk kelas khas akademi untuk pelajar tahfiz kita mencuburi dalam bidang saham. Pada majlis sama, satu memorandum perjanjian persefahaman ditandatangani antara Ma'had Integrasi Madad bersama Asri Ahmad Academy. Anak-anak muda ni apabila mereka dah hafaz Quran, mereka perlu dididik juga dengan ilmu kewangan dan pelaburan. Kerana ini akan membantu mereka untuk memastikan masa depan mereka terjamin dan mengetahui dengan selok-belok apa yang berlaku. Jadi sebab itu kita ambil inisiatif menumpang sebenarnya apa yang Madad lakukan untuk kita bersama untuk memberi pendedahan kepada anak-anak ini dalam dunia kewangan dan dunia pelaburan. Ma'had Integrasi Madad MIM mula beroperasi pada hujung Disember 2019 dan menempatkan pelajar dari pelbagai negeri. Ma'had ini turut menekankan teknik hafalan dalam masa singkat dan berkualiti. Dana sebanyak RM23 juta masih diperlukan untuk pembinaan Masjid Al-Muttaqin Antargapi Serendah. Jika projek itu berjaya direalisasikan, masjid berkapasiti 2,650 jemaah itu bukan sahaja memberi manfaat kepada penduduk setempat, malah penduduk berhampiran serta pekerja kilang di kawasan yang sedang membangun itu. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Masjid Al-Muttaqin, Mustafa Abdullah berkata, pembinaan masjid itu amat diperlukan memandangkan ketika ini hanya surau dengan kebenaran Jumaat digunakan jemaah untuk bersolat. Penduduk dalam masa sama berhasrat untuk menjadikan masjid itu sebagai one-stop center untuk pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Kawasan ini agak terhad lah, memang kawasan yang sangat kecil lah. Jadi kapasitinya 250 untuk satu-satu masa. Kalau solat biasa mungkin tak ada masalah lah. Tapi kalau hari Jumaat atau perayaan ke, memang bulan puasa ke, memang masalah lah. Sebab kita terpaksa sambung buat extension sebelah-sebelah tepi ini, mana yang ada ruang sedikit untuk menampung jemaah yang ramai, mengelakkan daripada hujan. Memandangkan surau sedia ada itu sempit dan kekurangan fasiliti, penduduk terpaksa ke Masjid Serendah dan Masjid Uluyam yang berjarak sekitar 6 hingga 7 km. Bahkan, kedua-dua masjid itu juga padat ketika solat Jumaat.
Mengulas lanjut mengenai projek pembinaan berkeluasan 174,000 kaki persegi itu, Mustafa berkata pembinaan kompleks masjid yang bakal menelan kos keseluruhan kira-kira 24 juta ringgit itu akan dilengkapi ruang solat, dewan serbaguna, inap musafir, taska, kuartus dan kios sebagai sumber ekonomi. Sejak kutipan dibuat pada Mei lalu, 1 juta ringgit berjaya dikumpul hasil sumbangan orang ramai. Saya insya-Allah lah di atas nama Duta Pembinaan Masjid Muttaqin ini menyeru masyarakat kita membuat pelaburan akhirat. Pasti insya-Allah suatu hari nanti masjid ni akan siap dibina, pasti. Insya-Allah akan siap. Cuma persoalannya pada saat itu, pada siap nanti, duit kita ada tak dalam menyumbang ini? Moga-moga kita menunjukkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap banyaknya rezeki yang Allah beri kat kita dengan kita menyumbang untuk pembinaan masjid. Sumbangan untuk projek pembinaan Masjid Al-Muttaqin Antargapi boleh disalurkan ke akaun Bank Islam bernombor 12207010022853. Ketabahan seorang ibu tunggal di Kampung Tok Jembal, Kuala Nerus teruji apabila dia kini terlantar akibat kanser payudara yang semakin kritikal sejak 3 bulan lalu. Rohani Jusoh, 48 tahun yang menjadi ibu tunggal sejak 10 tahun lalu, bagaikan jatuh di tipe tangga apabila hilang pendapatan kerana terpaksa berhenti kerja ekoran penyakitnya itu. Dia yang sebelum ini bekerja sebagai pekerja am dengan pendapatan RM1,200 sebulan, kini bergantung harap dengan dua anaknya yang berumur 20 dan 29 tahun. Rohani memberitahu dia mula dikesan menghidap kanser payudara pada 2019 sebelum merebak dan terpaksa menjalani pembedahan membuang payudara kirinya pada akhir bulan lalu. Sekarang ni saya dah hampir 2 minggu selepas menjalani operasi dan payudara saya Dan sekarang kita ikuti pengumuman khas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga jutaan wanita dan kalangan muda, saya persembahkan senarai petang tadi kepada Baduli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong, dan saya akan bacakan senarai yang telah diperkenan dan akad istiadat akad sumpah akan dia jalankan di Istana Negara pada jam 3 petang esok insya-Allah. Senarai Timbalan Menteri Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan, Timbalan Menteri Kewangan. Sim Chi Keong Stephen Sim, Timbalan Menteri Kewangan. Datuk Hajah Rubiah Betty Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Datuk Siti Aminah Acing, Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi. Datuk Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan. Chan Fung Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Ekonomi. Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Adli Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan. Tun Sri Abdul Rahman Muhammad, Timbalan Menteri Kerja Raya. Datuk Sri Dr. Samsul Anwar bin Nasr, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saudara Liu Chin Tong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Saudara Muhammad Yusof bin Afdal, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Datuk Arthur Joseph Krupp, Timbalan Menteri Sains dan Teknologi.
Saudari Aiman Athirah Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saudari Fuziah Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Saudara Ram Karpal Singh, anak lelaki Karpal Singh, Timbalan Menteri Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Datuk Seri Huang Tiong Si, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Seri Saraswati Kandasamy, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Datuk Muhammad Al-Amin, Timbalan Menteri Luar Negeri. Saudara Khairul Firdaus Akhbar Khan, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan dan Seni dan Budaya. Seri Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital. Seri Lim Hui Ying, Timbalan Menteri Pendidikan. Saudara Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Saudara Mustafa alias Muhammad Yunus bin Sakmud, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Saudara Lukanisman bin Awang Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan. Datuk Wilson Uga Kumbong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih. Okey, jelas. Ada beberapa kementerian yang digabungkan. Jadi bagaimana dengan status KSU di kementerian yang digabungkan di mana itu urusan pentadbiran. KSN akan mengendali dan mengumumkan sewajarnya. Isu KSP pula KSP itu perubahan biasa, tidak melibatkan soal yang dibangkitkan dan diwar-warkan dalam media. Ini hanya pertukaran biasa yang juga melibatkan sama ada kenaikan pangkat atau perubahan jabatan dan urusan dan wewenang discretion diputuskan oleh pejabat awam yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pengumuman senarai Timbalan Menteri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, kita berhenti berehat seketika. InsyaAllah selepas ni darah rakyat Palestin terus membasah bumi. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Ketabahan seorang ibu tunggal di Kampung Tok Jembal, Kuala Nerus teruji apabila dia kini terlantar akibat kanser payudara yang semakin kritikal sejak 3 bulan lalu. Rohani Jusoh, 48 tahun yang menjadi ibu tunggal sejak 10 tahun lalu, bagaikan jatuh di timpa tangga apabila hilang pendapatan kerana terpaksa berhenti kerja ekoran penyakitnya itu. Dia yang sebelum ini bekerja sebagai pekerja am dengan pendapatan RM1,200 sebulan, kini bergantung harap dengan dua anaknya yang berumur 20 dan 29 tahun. Rohani memberitahu dia mula dikesan menghidap kanser payudara pada 2019 sebelum merebak dan terpaksa menjalani pembedahan membuang payudara kirinya pada akhir bulan lalu. Sekarang ni saya dah hampir 2 minggu selepas menjalani operasi dan payudara saya sebelah kiri telah dibuanglah. Selepas tu saya menjalani mamogram untuk payudara yang sebelah kanan. Doktor cakap ada ketulan kecil lah dalam 3 cm lah. Rawatan susulan akan dibuatlah selepas saya sihat.
Rohani berkata selain dua anaknya, dia yang terlantar kini dijaga ibunya Zaitun Sulong, 76 tahun, yang menetap berdekatan. Wanita yang juga anak kelima daripada 11 beradik itu sayu kerana terpaksa menyusahkan ibunya yang uzur dan menghidap tekanan darah tinggi, tetapi dia tiada pilihan lain. Jadi ubat dengan bekalang susu semua pamper kan kita jangkakan dalam 1,500 lah untuk 1 bulan. Untuk masa sekarang ni ibulah yang banyak menjaga dan anak yang dah berkahwin pun dia ulang-alik lah datang jenguk saya sekarang ni. Rohani berkata dia berkemungkinan perlu menjalani pembedahan kedua, membuang payudara kanan pula dengan kos ditanggung sendiri sekiranya sel kanser terus merebak. Mereka yang bersimpati boleh menghulurkan sumbangan menerusi akaun bank Rohani yang tertera atau hubungi talian 011 255 89034. Laporan luar negara, bekas Presiden Peru Pedro Castillo menghadapi perbicaraan pertama pada Khamis setelah ditahan atas dakwaan mendalangi pemberontakan dan terlibat konspirasi. Bekas guru tersebut digulingkan sehari sebelum itu selepas keputusan undi sebelah suara mahu menyingkirkan beliau yang baru memegang tampuk pemerintahan kira-kira 17 bulan. Castillo, 53 tahun, menghadiri prosiding tersebut menerusi teli sidang dari pusat tahanan di ibu kota setelah beliau diberkas pihak berkuasa kira-kira 3 jam selepas mengumumkan pembubaran Kongres. Bekas aktivis kesatuan itu juga menolak untuk mengeluarkan sebarang kenyataan ketika diminta berbuat demikian oleh hakim. Peguam beliau, Victoria Perez, bagaimanapun menolak tuduhan tersebut dengan menegaskan dakwaan seumpama itu kebiasaannya melibatkan penggunaan senjata dan keganasan. Dalam pada itu, penyokong Castillo turut menyela penahanan beliau yang telah memburukkan lagi ketidakstabilan politik. Ia yang menyaksikan pelantikan 5 presiden dalam tempoh 5 tahun dan kesemuanya tidak sempat menamatkan penggal pentadbiran masing-masing. Seorang pembuat bahan letupan yang terlibat dalam tragedi pengeboman Bali pada 2002 dibebaskan kemarin selepas menjalani separuh daripada hukuman asal 20 tahun yang dikenakan terhadapnya. Namun pembebasan Hisham Ali Zain yang dikenali sebagai Umar Patik menerima tentangan hebat kerajaan Australia yang kehilangan ramai rakyatnya dalam tragedi itu dan menggesa Indonesia memastikan dia berada di bawah pengawasan berterusan. Timbalan Perdana Menteri Australia Richard Marles berkata ia adalah hari yang sukar bagi mereka yang kehilangan orang tersayang dalam tragedi pengeboman itu. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Chris Bowen pula berkata pembebasan Umar membimbangkan tapi kerajaan Australia menghormati sistem perundangan Indonesia. Umar Patik ialah anggota utama rangkaian serpihan Al-Qaeda Jemaah Islamiyah JI yang dipersalahkan atas letupan di 2 kelab malam di pantai Kuta Bali. Dia didapati bersalah oleh Mahkamah Daerah Jakarta Barat kerana membantu menghasilkan bom kereta yang diletupkan oleh individu lain. Pihak berkuasa Indonesia memaklumkan Umar berkelakuan baik sepanjang di dalam penjara dan mereka akan menggunakannya untuk mempengaruhi militer lain supaya menjauhi keganasan. Tentera Israel membunuh 4 rakyat Palestin dalam pertempuran berasingan di tebing barat semalam. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, 3 pemuda terkorban akibat tembakan Israel ketika pasukan rejim itu menceroboh Jenin pada waktu subuh. Hospital Ibnu Sina Jenin mengesahkan mangsa yang maut sebagai Atta Shalabi, Siddiqui Zakarneh dan Tariq Damage. Rakaman video amatur menunjukkan salah seorang mangsa, Siddiqui Zakarneh, ditembak pasukan bersenjata Israel yang menaiki sebuah kenderaan dalam serbuan pada awal pagi Khamis waktu tempatan. Seorang lagi mangsa maut dalam serangan berasingan dikenali sebagai Dia Rimawi, remaja 16 tahun dari perkampungan berhampiran Bit Rima. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, dia ditembak sebanyak 2 kali dari arah belakang sehingga menembusi badan. Dalam insiden sama, 2 lagi cedera dan dirawat di hospital. Sementara itu, tentera Israel dalam satu kenyataan berkata pihaknya memasuki seluruh kawasan tebing barat bagi menahan individu yang disyaki terpabit dengan keganasan termasuk di Bethlehem dan Ramallah. Selepas ini, kos hidup dunia terus meningkat.
ramai laporan BA Niaga, Kuala Lumpur kini menjadi lokasi ke-167 termahal di dunia untuk ekspatriat selepas jatuh 5 tempat dalam kedudukan kos sara hidup. Pengarah Serantau ECA International Asia, Lee Quinn berkata, kadar inflasi yang tinggi menyumbang kepada peningkatan dalam kedudukan bagi beberapa lokasi di Malaysia, termasuk Johor Bahru. Namun katanya walaupun harga makanan meningkat dengan ketara, perubahan terbesar adalah pada harga petrol yang meningkat lebih 50%. Manakala bandar di seluruh Thailand dan Filipina juga mengalami penurunan dalam senarai kedudukan tahun ini. Bangkok jatuh 12 anak tangga ke tangga 63 meneruskan perpindahannya daripada 50 teratas global. Manakala Manila jatuh 10 anak tangga kepada tangga ke-67 dan Cebu City 14 tempat ke kedudukan 169 di peringkat global. Laos khususnya menyaksikan kejatuhan terbesar dalam kedudukan lokasi Asia Tenggara dengan Vientiane jatuh 29 tempat ke 193 di dunia akibat mata wangnya lemah berbanding dolar AS sebanyak 38%. Sementara itu, kos penginapan yang melonjak merentasi sempadan meluaskan lagi jurang kos sara hidup antara Singapura dan negara jiran di Asia Tenggara. Bandar di negara itu naik 4 tempat daripada tahun lalu, menjadikannya lokasi ke-8 paling mahal di dunia, khususnya untuk ekspatriat. Selain itu, New York turut dinamakan sebagai lokasi paling mahal di dunia kerana kekuatan dolar AS dan inflasi tinggi. Kedudukan Istanbul naik 27 anak tangga kepada 150. Kadar inflasi melonjak melebihi 100% di Turki. Negara itu menjadi lebih mahal untuk ekspatriat dan pelancong walaupun nilai lira menjunam. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.